hati kita. Buang segala penyakit. Jangan simpan walau satu pun penyakit. Kalau ada, cepat-cepat kena bersihkan. Kalau tak, sampai mati kita tak akan berubah jadi lebih baik. Percayalah, sampai mati kita tak akan berubah jadi baik. Maksud balik ni sampai kita rajin sembahyang, tutup aurat, mengaji, selagi hati kita tak bersih kan, kita tak akan jadi baik sampai bila-bila. Tak akan sampai maksud kita mengaji. Kita mengaji ni maksud tujuan dia apa? Siapa sini tak tahu tujuan datang mengaji? Baiki diri. Dah baiki ke belum? Masalahnya sekarang kita dah usaha baiki ke, ataupun di lidah aja kita cakap nak baiki, baiki. Nak baiki, nak baiki, nak baiki. Dah usaha ke belum? Dalam proses. Kalau dalam proses, alhamdulillah. Tapi masalahnya tak ada proses. Tapi kalau tanya apa tujuan belajar, nak baiki diri. Tak ada pun nampak pada diri kita usaha nak baiki. Tak ada pun nampak kita nak melawan keinginan nafsu dan syaitan dalam hati kita mengajak kita buat benda jahat. Kita masih turutkan macam biasa je. Pantang dibisikkan kita buat, pantang dibisikkan kita buat. Itu namanya belum usaha. Itu belum usaha. Maknanya kita tak bersungguh. Tak bersungguh, itu tak bersungguh. Mulut kita tak baik-baik lagi. Bercakap pun kita tak pandai lagi. Kita ni walaupun umur kita dah banyak, bercakap pun kita tak pandai. Sebab tu kena ngaji, belajar cara bercakap. Apa maksud tak pandai bercakap? Terbanyak cakap benda haram. Tu makna tak pandai bercakap. Orang kalau pandai bercakap, dia akan cakap yang baik, dia akan cakap yang baik-baik, dia akan gunakan perkataan yang baik-baik. Khususnya kepada orang yang paling tua daripada dia, pada mak bapak, pada suami. Gunakan perkataan yang baik-baik. Jadi betulkan hati kita, bersihkan dulu hati kita, istighfar dulu. Sebelum kita nak bacakan kitab ni, bersihkan hati kita dulu. Sebab ilmu ni suci, ilmu ni bersih, ilmu ni mulia, ilmu tu cahaya. Dia takkan duduk dalam hati yang ada najis. Dia tak duduk dalam hati yang ada najis. Dengki, dendam, sangka jahat, itu najis. Lepas tu kita tak ada perubahan mengaji. Kita tak ada perubahan mengaji. Mengaji macam-macam. Baca Quran, tapi tak ada perubahan sebab bekas tu tadi kita tak cuci. Yang nak simpan ilmu tadi kita tak cuci. Maka walaupun yang masuk tu suci, yang datang tu suci, tapi kalau mangkuk bekas dia tu kotor, najis, dia jadi mutanajis. Kalau dalam gelas kita ni ada tahi, kita tuang air mineral, kita tak boleh minum. Faham tak tu? Sebab tu kita kena istighfar, bersih. Kena tahu matlamat kita mengaji ni bukan suka-suka mengaji. Mengaji ni kan suka-suka. Sebab tu jangan main-main. Mengaji ni bukan nak isi masa lapang, nak seronok-seronok. Dah. Betul kan tujuan dan matlamat kita mengaji, kita kena pastikan. Kalau kita nak berubah kepada yang lebih baik, macam itulah cara dia. Kalau kita tak nak berubah jadi baik, abaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Misbah Munir, muka surat berapa? Ada yang pakai jawi ya? Ada yang pakai jawi ya? Muka surat apa je? 54. Jawi.
Ibadat Ustaz. Iradat. Oh, masuk kan? Baru masuk. Astagfirullahaladzim. Dah sedia dah. Bekas dia dah bersihkan dah. Sungguh kan? Sungguh kan? Dah buang belum? Baru nak buang. Mana kalau baru nak buang, buang cepat. Jangan sambil-sambil tuang, sambil-sambil buang. Sebelum nak tuang tu kena bersih dulu. Dah bersih belum? Ada tak lagi orang yang kita belum maafkan? Bukan di lidah. Sungguh-sungguh. Ada lagi tak kita dendam dengan sesiapa? Kalau ada, maknanya hati kita masih kotor. Kalau ada, maknanya hati kita masih kotor. Tak tahu mana nak mula maafkan dia. Maafkanlah. Kita lagi banyak salah dengan Tuhan. Banding makhluk salah dengan kita, kita lagi banyak buat salah dengan Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap selalu buat baik dengan kita. Kena ingat macam tu. Kalau kita nampak dosa orang atas kita banyak, kita kena ingat dosa kita kepada Tuhan lebih banyak. Sedangkan Tuhan tu tak sepatutnya kita buat dosa dengan dia. Kerana dia maha suci. Kalau orang buat dosa dengan kita memang padan. Sebab kita tak sempurna. Kalau orang caci maki kita memang patut. Sebab kita bukan sempurna. Memang kita banyak buat dosa kan. Jadi yang selayaknya untuk kita bukan pujian, tapi celaan. Itu yang sepatutnya. Tapi oleh kerana nafsu kita, yang tak suka dicela, maka kita merasakan celaan makhluk pada diri kita tu satu kesalahan. Bila kita rasa diri kita mulia, suci, bila ada orang yang mencaci kita, buat salah pada kita, kita merasakan tu tak patut. Sebab kita rasa kita mulia, berasa mulia itu sifat yang dibenci oleh Allah. Ilmu tasawuf, dia nak mengajak kita supaya yakin yang diri kita keji, hina. Selagi ada dalam hati kita perasan yang kita mulia, maknanya itulah sifat mazmumah yang Allah benci. Aku lebih baik daripada dia, aku lebih betul daripada dia. Itu takabur. Itulah namanya sombong. Sebab tu saya pesan, cari betul-betul. Ada tak perasaan macam tu dalam hati? Kalau ada, namanya takabur. Di antara asbab kita payah nak maafkan orang kerana kita ada takabur. Aku lebih baik daripada dia, aku tak ada banyak buat dosa banding dia. Itu takabur namanya. Boleh faham tak? Sebab tu kena buang, takabur ni kena buang. Selagi ada takabur, kita takkan boleh jadi orang yang pemaaf. Sebab kita berasa aku lebih baik daripada dia, aku lebih soleh daripada dia, kenapa aku nak maafkan dia? Aku lebih kurang salah daripada dia. Betul tak? Ngaji betul-betul. Baguslah tu tanya, kalau tak tahu. Kita bila kita rasa kita mulia tu sebab tu.
Kenapa nak buat salah dengan aku? Aku ni orang baik. Itulah. Dia lah tu. Itulah dia lah tu. Itu namanya takab, kena buang. Bila kita yakin yang kita keji, kita hina, maknanya bila sesuatu benda yang kita terima tadi, contoh celaan, jadi memang patut. Orang kata kita tak baik, memang sungguh aku tak baik. Faham tak? Jadi kita nak marah tak dengan orang yang kata kita tak baik? Tak marah, sebab memang dia kata benda yang betul. Tapi bila kita rasa kita baik, bila orang kata kita tak baik, kita tak boleh terima. Tu masalah dia. Sebab tu tasawuf ni nak buang penyakit. Jangan kau berasa kau tak baik, kita tak baik. Kita nak merasa orang banyak buat salah dengan kita. Kita lagi banyak buat salah dengan Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah bagi pada kita, kita salah guna. Tapi Allah tetap bagi makan, tetap bagi minum, tetap bagi hidup, tetap bagi kita bekerja, jalankan tugasan. Bukankah itu pertolongan Allah? Bukankah itu perbuatan baik Allah pada diri kita yang selalu ingkar perintah Allah? Kita tak nampak ke benda tu? Kalau Allah yang mulia begitu, boleh masih lagi memuliakan kita, sedangkan kita buat salah hari-hari, kenapa kita nak ada dendam dengan orang yang sama lemah dengan kita? Boleh faham tak? Kalau nak ikutkan, hari ni mulut kita cakap benda jahat, hari ni Allah bisukan kita. Itu yang selayaknya untuk kita. Tapi kenapa Allah tak buat begitu? Allah nak bagi kita peluang baiki lidah kita. Betul tak? Telinga kita ni selalu tak dengar benda haram. Sepatutnya lama pekak dah kita. Tapi kenapa Allah tak pekak kan? Allah nak bagi peluang dengar benda baik-baik. Jadi jangan jadikan kesalahan orang pada diri kita tu sebagai halangan untuk kita nak jadi baik. Tugas kita jadi pemaaf. Itu tugas kita. Dia buat macam-macam pada kita, itu dia dengan Tuhan. Kalau kita hamba yang baik, kalau kita nak jadi orang yang soleh, kita kena bersifat dengan pemaaf. Itu saja. Tak ada dah. Tak ada kalau-kalau, tak ada tapi-tapi. Jadi senang tak jadi soleh? Payah. Tapi sakit. Sakit. Maafkan orang tu sakit. Nabi dah bagi tahu. Tak nak sakit, masuk neraka sana. Nak seronok-seronok dengan dengki, dendam tu jalan nak pergi neraka. Berseronoklah dengan dendam kita. Berseronoklah dengan dengki kita. Nabi kata, neraka itu dikelilingi oleh benda yang menyeronokkan. Kena ingat, tidak memaafkan orang tu memang seronok. Tapi itulah jalan ke neraka Allah. Nak masuk syurga tu kena memang jumpa benda yang pedih. Tapi kalau tak sanggup, tak dapat. Faham tak? Kalau tak sanggup nak lalui benda pedih-pedih sakit tadi, jangan mimpikan syurga. Jangan mimpikan, sebab itu bukan jalan dia. Bukan senang. Kita ni banyak perasaan kita. Perasaan baik, tapi hati kita kotor lagi. Nampak tak? Maafkan aja, apa rugi kalau kita maafkan? Okey, soalan. Kita tak nak memaafkan orang, apa alasan kita? Cuba bagi tahu sekarang. Andai kata nanti kita ditanya, sebelum kita ditanya di padang mahsyar, kita cuba jawab kat sini dulu. Kita tak nak maafkan orang, kenapa? Bukan tak nak maafkan, nak mulakan maafkan, tapi banyak sangat cerita dia. Jangan fikir. Kena ingat semua manusia ada dosa. Kena ingat macam tu. Tak sungguh. Kita ada dosa, orang lain pun ada dosa. Kenapa dibuat salah? Kerana dia tidak mendapat taufik daripada Allah. Kenapa hari ini kita jadi baik? Kononnya lah nampak zahirnya baik. Sebab kita mendapat taufik daripada Allah. Adakah kita sombong dengan taufik yang Allah bagi? Allah boleh tak nak jadikan kita lebih buruk daripada orang lain? Boleh. Sebab tu kita kena takut. Sebab tu kita kena takut.
Kita tak boleh nak jamin kita duduk dalam kebaikan sampai mati. Berapa banyak orang yang Islam matinya kafir. Berapa banyak orang yang Islam matinya kafir. Berapa banyak pula orang yang kafir akhirnya mati Jadi bila kita tahu yang Tuhan ni sifat dia begitu, dia boleh selamatkan siapa yang dia nak, dia boleh sesatkan siapa yang dibenci, kita kena takut. Takut nikmat buat taat ni Allah ambil balik dengan sebab sombong kita tadi tu. Setiap perbuatan ada balasan. Berapa banyak kisah orang yang jahat-jahat sekarang jadi awliya, jadi wali Allah. Berapa banyak orang yang dulunya semayang matinya sesat, akhirnya mati dalam maksiat. Jadi kita kena faham benda ni, kena faham benda ni. Jangan kita merasa kita ni, jangan kena buang keakuan kita tu, kena buang. Kena ingat kita ni serba-serbi lemah, dhaif. Semua sama je. Kenapa Allah Ta'ala jadikan orang buat silap, buat salah dengan kita? Supaya kita mengambil peluang menjadi pemaaf. Yang dengan sebab kau pemaaf tu, kau dicintai oleh Allah, kau dikasihi oleh Allah. Bukankah kita minta dikasihi oleh Allah? Dah itu cara dia. Orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang bersifat pemaaf. Kalau kita tak nak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, teruskan. Jangan doa lagi, jadikan mana, ya Allah kasihani aku, redai. Jangan minta benda tu. Nak Allah redha, kena buat benda yang Allah redha. Apa yang Allah redha? Tu. Memang pedih, memang pahit, tapi martabatnya subhanallah. Allah kira pedih hati kita. Tuhan ni dikira sampai ke perasaan kita yang kita korbankan untuk taat kepada dia, dikira perasaan dah. Mana nak cari majikan dalam dunia ni yang bayar gaji sampai ke perasaan kita dikira? Cuba beritahu. Ada tak dalam dunia ni satu majikan yang membayar gaji kepada kita sampai dikira perasaan? Ada tak? Tak ada. Dia tak peduli kau buat kerja penat ke, kau merunguk ke, kau pedih ke, kau letih, dia tak kira yang tu. Dia kata hari ni RM30 gaji kau, RM30 dah dia bagi. Kau buat kerja sampai menangis, dia tak ada elang menangis. Tak ada. Tapi Allah kira semua. Allah maha baik, dia kira semua. Dia tak lupa apa yang kita korbankan. Sebab tu nak taat kepada Allah ni kena korbankan perasaan, korbankan harta, korbankan kepentingan diri. Sampai yang korbankannya nyawa. Kalau dah nyawa pun boleh korban, perasaan. Nak kira di antara perasaan dengan nyawa mana lebih besar? Nyawa. Tapi perasaan kita tak dikorbankan, padahal nyawa lebih berat lagi. Perasaan ringan. Nampak tak ada? Kena ingat, semua manusia ada buat silap. Itu hikmah dia. Boleh tak Allah Ta'ala nak temukan kita dengan semua orang baik-baik? Boleh tak Allah nak buat macam tu? Tak ada seorang pun yang bermasalah dengan kita. Allah boleh tak nak buat macam tu? Ada tak kebaikan kita? Ada tak kebajikan yang kita dapat? Nak pemaaf, nak maafkan siapa? Orang tak ada buat salah dengan kita. Nak marah dengan siapa? Tak ada orang yang buat asbab kita nak marah. Sebab tu Allah jadikan sebenarnya hikmah. Apa je yang berlaku kita kena ingat, semua ni dengan kehendak Allah. Allah tu siapa? Sebab tu kena kenal Allah tu siapa. Bila kita kenal, bila kita tahu dan kita yakin siapa Allah tu, kita takkan berani nak komplain apa yang dia buat atas diri. Sebab kita yakin dia maha baik. Dia sangat-sangat baik, maha baik Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak kenal ataupun tahu tapi tak yakin, ini masalah. Ni kita ngaji akidah ni bukan suka-suka dengar, supaya pakai. Bila kita yakin Allah tu baik, Allah tu sempurna, kenapa perlu kita kritik apa yang ditakdir atas diri kita? Bila kita kritik, menunjukkan kita tak puas hati, menunjukkan masih macam pada kita masih lagi ada kekurangan apa yang Allah aturkan pada diri kita. Betul ke ada kekurangan Allah? Maha suci Allah. Kurangnya kita yang kurang.
Kita yang tak tahu cara Allah sayang kita. Kita faham, kita samakan sayang Allah pada kita dengan makhluk sayang pada kita. Makhluk kalau sayang pada kita, dia akan bagi semua benda yang baik-baik kepada kita. Yang seronok-seronok itu kalau makhluk sayang sesama makhluk. Tapi kalau Allah sayang kepada hamba dia, Allah akan bagi dia benda yang dia tak mau. Supaya dia mengambil peluang, bersabar, pemaaf, buang dendam. Ini yang menjadikan dia dikasihi oleh Allah. Dah kita kata nak dikasihi oleh Allah, mau tak mau kena telan. Kalau tak nak sembuh, jangan makan ubat yang pahit tu, jangan. Kalau tak nak sembuh, jangan makan ubat yang pahit tu, jangan. Sebab penawar ni dia pahit. Kalau nak sembuh, mau tak mau kena telan. Kalau tak mau, jangan. Duduklah dalam sakit tu sampai mati. Kalau kita tak nak dikasihi oleh Allah, tak perlu sabar. Ikutkan nafsu kita. Nafsu kata dendam, teruskan dendam. Nafsu kata dengki, teruskan dengki. Nescaya memang kita tak akan dapat kasih Allah. Kita nak ikut nafsu ke nak ikut mana? Nafsu ni memang nak bimbing kita ke jalan bina. Dia memang suka seronok kita ni mati dalam keadaan celaka. Sebab tu kena mujahadah, perang. Sebab tu Nabi kata inilah peperangan yang lebih dahsyat lagi. Nak banding dengan perang Badar, perang dengan nafsu ni tak berhenti. Tak berhenti. Kena ingat. Lagi satu, kenapa Allah Ta'ala bagi kita benda-benda macam tu? Sebab Allah nak cuci dosa kita. Satu cara Allah nak cuci dosa kita, Allah berikan ujian tadi. Bila kita sabar, Allah hapuskan dosa kita yang dulu-dulu. Kita ni banyak dosa. Kita kena ingat kita banyak dosa. Allah bagi kita bala bukan Allah nak naik kita, Allah nak cuci kita daripada dosa. Sebab kita taubat pun tak betul. Mulut dia istighfar tapi tak ada penyesalan dalam hati. Maka di antara cara lain Allah nak cuci dosa hamba ni, Allah bagi bala tadi, ujian tadi. Kerana bila dia sabar, Allah bersihkan dosa-dosa dia. Kita tak nak agar Allah bersihkan dosa kita. Siapa sini tak nak Allah cuci dosa? Cik angkat tangan. Semua nak Allah cucikan dosa, betul? Tu cara dia, jangan tak tahu. Allah, bila Allah balakan, Allah bagi kita ujian berat, satu, Allah nak cuci dosa. Yang kedua, dia orang baik, tapi dia hadapi benda susah-susah, Allah nak naikkan martabat dia. Dua-dua tu baik. Tapi oleh kerana kita tak kenal dan tak faham, kita merasakan itu satu penganiayaan pada diri kita. Maknanya kita dah jahat sangka dengan Allah. Sebab tu kena kenal Tuhan. Jangan pandai sebut Allah, tapi kita tak tahu bagaimana sifat Allah tu bila kasih pada hamba dia macam mana. Bila Allah benci pada hamba dia pula macam mana. Allah akan layan semua kehendak dia. Allah akan bagi dia seronok-seronok atas dunia. Kemudian Allah akan cabut nyawanya dalam keadaan dia sedang berseronok dengan nafsu dia. Matilah dalam keadaan dibenci oleh Allah. Cukuplah keseronokan dia yang berapa tahun dia tadi, kemudian jumpalah pula azab yang takkan sudah sampai bila-bila. Pilihlah antara dua, nak berseronok-seronok di sini ataupun nak berseronok di sana. Sebab tu kita ni panggil mukmin, orang yang yakin dengan hari kiamat, yakin dengan benda gaib. Kena yakin sungguh-sungguh benda yang Nabi sebut. Benda tu tak nampak dengan mata, tapi hati kena percaya sungguh-sungguh. Orang yang pemaaf dikasihi oleh Allah. Orang yang pemaaf menggembirakan hati Nabi SAW. Kita tak nak ke Nabi seronok dengan kita. Di antara perbuatan umatnya yang menggembirakan hati Nabi SAW, dia pemaaf. Tak peduli orang buat apa, tadi dia maafkan. Dia tak ada nak fikir-fikir tentang apa dah. Yang dia nak redha Allah. Asalkan aku dapat redha Allah, tak.
Sebab redha Allah lebih mahal daripada segalanya. Redha Allah lebih mahal daripada segalanya. Jadi aku tak peduli. Asalkan aku dapat redha Allah, sudah. Sakit tak sakit itu nombor dua. Yang penting nombor satu, tujuan aku hidup, aku nak redha Allah. Apa gunanya kita puas dengan hati dan nafsu kita tapi Allah benci kepada kita, Allah tak redha dengan kita? Apa faedah kita hidup? Apa faedah kita hidup dengan kesedapan, keseronokan, keriangan, tak ada orang buat salah dengan kita tapi Allah benci dengan kita? Apa faedah kita hidup? Sebab tu redha, jangan di mulut saja kita cakap nak redha Allah, nak redha Allah, nak kasih Allah, tapi kita tak faham apa yang kita minta sebenarnya. Dan kita tak tahu bagaimana cara nak mendapatkan redha Allah. Kena korbankan korbankan perasaan kita. Kalau tak, kita tak dapat redha Allah, sebab redha Allah tu lebih mahal daripada benda-benda lainnya. Memang kalau kita nak fikir, siapa yang tak sakit hati? Siapa yang tak sakit hati? Kita buat baik dibalas jahat, kita buat baik dibalas jahat. Siapa tak sakit hati? Betul? Tapi itulah dia tadi. Kita kata kita beriman. Nah, kau lah uji, betul ke kau beriman? Betul ke kau yakin dengan apa yang kau dah dengar daripada hadis Nabi, daripada Quran? Betul ke kau yakin? Maka kalau betul kau beriman, Allah uji. Ori tak ori. Kalau tak diuji dengan macam tu, tak pasti lagi. Barangkali dia munafik. Munafik ni lidahnya cakap beriman, tapi bila Allah uji dia gagal. Itu munafik. Dia kata dia beriman, dia yakin Allah Maha baik. Allah uji, nak tengok. Betul ke kau yakin Allah baik? Betul ke kau percaya Allah baik? Allah bagi benda berat-berat, Allah bagi benda susah-susah. Adakah dengan sebab benda susah, benda berat tadi hati kau dah mula ragu dengan Allah? Jadi bukan mudah nak mengaku beriman, kecuali Allah akan uji. Allah uji. Dah kita hamba Allah, kata ngaku hamba Allah, kena terima kau mana-mana. Allah suruh hamba jadi pemaaf, ikut sudah. Jangan banyak cerita. Allah suruh hamba jadi sudah. Aku maafkan kerana Allah, aku maafkan asalkan aku dapat redha daripada Allah, sudah. Aku serahlah urusan dia dengan Allah. Untuk aku sudah. Tak nak dah. Aku nak bebas daripada ada sangkut paut dengan makhluk. Aku tak nak dah. Aku nak hidup dengan Allah saja dalam hati itu. Aku tak nak jadikan masalah orang itu sebagai benda yang ganggu hubungan aku dengan Allah. Jadi pemaaf sudah. Tak ada rugi apa pun. Tak ada rugi apa pun. Cuma perasaan syaitan tadi tu. Rugi kau maafkan dia, rugi kau maafkan dia, rugi benar. Dah kalau tak maafkan, untung tak mana? Cik kita fikir. Contohnya, bila kita nak maafkan, syaitan kata, rugi kau maafkan dia, rugi kau maafkan dia, bodoh kau maafkan dia. Baik. Kalau kita tak maafkan, apa yang kita dapat? Apa untung dia? Cuba kita untung dia. Apa untung dia yang kita dapat? Tadi syaitan kata, kalau kau maafkan, kau rugi. Kalau kau maafkan, kau bodoh. Baik, makna kita tak nak rugi, tak nak bodoh. Dengan mana? Tak perlu maafkan. Okey, sekarang kita tak maafkan. Apa yang kita dapat? Untung dia tang mana? Cuba kita. Kita bertambah sihat, kita semakin jadi muda, harta kita semakin bertambah banyak, ataupun umur kita semakin panjang, ataupun nyawa kita takkan diambil oleh Allah. Cerita apa untung dia? Dah kenapa tahu, bila dah tahu tak ada untung, kenapa kita buat? Dia kata kalau kau maafkan kau bodoh. Baik, aku tak nak maafkan. Mana untung dia? Kalau kau maafkan kau rugi. Okey, tak nak maafkan, mana aku nak untung? Mana untung dia? Mana untung ni selama ni? Kita jadi pendendam, mana untung ni? Bahkan hati kita makin tak tenteram, rugi. Hati kita tak tenang. Teringat sakit hati, itu bukan untung, itu rugi.
Orang yang untung ni hatinya tenang, kita beruntung. Ke kita tak boleh beza? Ke kita tak boleh nak beza lagi yang nama untung dengan rugi? Serabut untung ke serabut tu serabut tu untung ke serabut tu rugi? Dengki, dendam, serabut juga hati kita pun. Mana untungnya? Nampak tak kita dipermainkan oleh syaitan tu kuat menipu dia. Dia kuat tipu. Dia kata kalau kau maafkan kau rugi. Kita pun tak naklah maafkan. Rupa-rupanya memang duduk dalam dia ketawakan kita, tepuk tangan, padan muka kau. Nanti terkejut sekali dengan aku dalam neraka Allah. Hati-hati, musuh kita ni syaitan. Dia memang suruh kita berdengki, berdendam, putus silaturahim. Oh, dia sangat suka tu. Sebab tu bila hamba ni besok nak dihumban oleh Allah dalam neraka, dia akan ditambat sekali dengan syaitan. Ditambat, diikat dengan syaitan tu, Allah humban dalam neraka. Sebab ini lah kawan kau yang kau taat duduk atas dunia. Apa yang dibisik kau ikut, kau turutkan. Allah suruh pemaaf, kau tak mau, kau ikutkan syaitan penendam. Sekarang ni masa dia, ikutlah syaitan. Kita ingat akhirat tu, hidup yang kekal, kebahagiaan yang betul di sana, bukan di sini. Keselamatan yang kekal di sana yang kita nak, bukan di sini. Kekayaan yang sebenar di sana, bukan di sini. Ketenangan yang kita nak, bukan di sini, nak di sana. Sebab ketenangan di sini akan berkesudah. Sudah tak? Apa yang kita miliki hari ini, sudah tak? Sudah dengan datangnya mati. Tapi kalau nikmat yang kita dapat sana, dia tak akan sudah sampai bila-bila. Beruntunglah. Sampai bila-bila, seronok. Tapi kalau kat sini seronok pun, kita nak pendendam ke nak apa, sini je lah yang kita rasa konon-konon puas hati, padahal serabut sebenarnya. Kita ditipu. Syaitan tu memang sangat pandai menipu, dah memang Allah ciptakan dia, memang pakar dalam menipu. Lebih-lebih lagi kita yang jahil, lagi senang ditipu. Dibisik-bisikkan konon-konon macam relevan, konon-konon macam logik, sebenarnya kita dalam permainan gitu. Lepas tu kena minta berlindung dengan Allah selalu. Minta daripada Allah berlindung daripada permainan syaitan, tipu daya dia. Lepas tu kena ngaji, nguju Allah pilih gitu. Bila ada suluhan ni baru nampak, oh salah aku punya cara aku macam ni sampai bila pun aku takkan dapat redha Allah, sampai bila-bila. Walaupun aku kuat mengaji, kuat semayang, tapi dalam hati ada benda yang Allah tak suka, aku takkan dapat apa yang aku nak. Kena buang, tarik nafas panjang-panjang, aku maafkan kerana Allah. Jangan risau. Kalau dia tu memang bersalah, ada hukuman untuk dia nanti di hari kiamat. Kita jangan risau. Kita ni kena selamatkan dulu diri kita. Aku maafkan orang kerana Allah. Aku tak nak ambil tahu dah. Aku maafkan segala-galanya, aku maafkan. Sebab aku tak nak benda yang Allah benci ada dalam diri aku. Aku nak jadi pemaaf. Aku nak Allah redha dengan aku nak Nabi seronok dengan aku. Dah. Jangan risau. Untuk dia itu ada balasan dia. Untuk dia ada balasan. Untuk orang lain ada balasan. Allah tak lupa. Jangan risau. Allah tak lupa. Maha suci Allah daripada lupa. Setiap benda yang kita buat, kecil besar, nanti Allah akan bangkitkan di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan tengok sekecil-kecil benda baik yang kita buat, kita akan tengok balasannya. Sekecil-kecil benda jahat yang kita buat, kita akan tengok balasannya nanti. Tengok bukan mana, kita akan dapat balasannya. Sebab tu, nombor satu, selamatkan diri kita dulu. Pastikan kosong hati kita ni daripada benda yang Allah benci. Buang. Jangan ada tapi-tapi, kalau-kalau. Jangan. Itu permainan syaitan yang nak mewas-waskan. Dia nak was-waskan kita supaya kita simpan benda kotor tadi. Supaya kita sentiasa dipandang hina oleh Allah. Ya Allah. Maka dia bisik, jangan buang. Sebab dia tahu kalau orang ni buang benda ni, dia akan dikasihi oleh Allah. Bila dia dikasihi oleh Allah, tak adalah peluang aku nak heret dia dalam neraka. Tak adalah peluang aku. Sebab dia jadi orang baik. Itu dia.
Jangan tapi-tapi ya. Memang kalau nak kata salah, semua ada salah. Yang paling penting kena ingat, salah kita dengan Allah lebih besar daripada salah orang pada diri kita. Itu kena ingatlah. Salah kita dengan Allah lebih besar daripada salah kita dengan orang ataupun salah orang dengan kita. Kena ingatlah. Yang berhak ditaati Allah, kita tidak berhak ditaati. Sebab kita sesama hamba. Memang hukum syarak tu ada. Taatkan suami, taatkan ibu bapa, memang itu syariat. Tapi jangan kita merasa kita ni yang sebenar-benar berhak ditaati, jangan. Sebab kita ni sama je, sama manusia, sama buat ada salah, sama buat silap, kadang lupa, kadang ingat, kadang dapat taufik, kadang tak dapat taufik, sama je, tak ada beza pun kita, sama je. Kena sentiasa ingat benda tu. Imam Ghazali kata tipu daya dalam hati itu sangat halus sangat. Kalau tak ada ilmu, kita nampak benda tu macam betul yang kita buat, rupanya benda tu salah, benda tu salah, tu bukan benda betul. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah mohon taufik ya Allah, bagi aku kekuatan, bagi aku taufik ya Allah, aku nak jadi orang baik. Bagi aku kekuatan, aku tak kuasa ya Allah. Mustahil aku boleh jadi pemaaf kalau aku tak bagi taufik. Tapi aku memang nak jadi pemaaf, tolonglah ya Allah, bukakan jalan. Solawat banyak jangan tinggal. Solawat banyak jangan tinggal. Orang macam kita ni kena solawat banyak. Sebab bila kita solawat banyak, malaikat tolong mintakan ampun kepada Allah. Kalau kita sendiri yang minta ampun kepada Allah, boleh jadi doa kita tak didengar oleh Allah sebab kita banyak dosa. Orang yang banyak bersolawat, dia dimintakan ampun oleh malaikat. Malaikat ni suci, bersih, dia tak ada buat dosa dengan Allah, dia paling hampir dengan Allah. Makna yang paling hampir, makhluk yang paling dekat dengan Allah, tolong mintakan ampun untuk dia. Itu solawat. Sebab tu timbul persoalan untuk kita yang banyak dosa maksiat ni, nak baca Quran banyak ke nak selawat? Jawab, selawat banyak-banyak lebih afdal bagi diri kita. Kadang-kadang kita ni yang fasik ni, yang banyak buat dosa ni, kita baca ayat Quran, kadang-kadang kita membaca ayat yang melaknat diri kita sendiri. Faham tak? Kadang-kadang ayat yang kita baca tu adalah hukum yang sedang mengkutuk diri kita sendiri. Contohnya Allah Ta'ala firman yang maksudnya Allah Ta'ala melaknat orang yang banyak berdusta. Contoh, kita baca ayat tu padahal kita lah orang yang banyak dosa, makna kita mengkutuk diri kita sendiri. Sebab tu kata ulama, nisbah kita ni banyak solawat lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Ada pun orang soleh, orang banyak kebaikan, dia afdal baca Quran. Sebab kalau dia sebut tentang ayat-ayat zalim, tak ada kena-mengena dengan dia. Dia bukan orang yang zalim, dia orang yang adil. Ni tak kita sebut ayat fasik, Allah Ta'ala benci orang fasik, padahal diri kita sendiri. Sebab tu banyak solawat, banyakkan solawat banyak-banyak. Laki perempuan tak peduli. Solawat banyak-banyak. Katanya musannif, katanya ulama, selawat ni ibaratnya senjata yang peluru dia tak akan habis sampai bila-bila. Dia akan sentiasa duduk bersihkan hati tu daripada penyakit-penyakit. Dia akan menghambat syaitan yang ada dalam hati kita. Hati kita ni dah jadi rumah syaitan. Hati kita ni jadi rumah syaitan. Malaikat pun takut nak masuk dalam hati. Syaitan penuh dalam hati. Sebab tu tak ada sifat baik. Sebab tu kalau datang sifat baik tak boleh masuk. Sebab apa? Rumah dah jadi rumah syaitan dah hati. Hasad, dengki, dendam, takabur, cinta dunia, macam-macam. Macam mana malaikat nak duduk sekali? Itu kena hambat, bersihkan. Kemudian hiaskan dengan sifat yang baik, supaya hati kita tadi jadi rumah malaikat. Gitu. Jangan kata mustahil. InsyaAllah boleh. Tapi kena bersungguh. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah. Faham tak bersungguh tu jana? Bersungguh, Allah akan datangkan pertolongan.
Tapi syarat bersungguh. Tapi kalau main-main tak dapat. InsyaAllah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Uraian sifat yang ke-8, iradat. Ni iradat ni di antara sifat yang wajib ada pada Allah. Ingat dalam hati fikir aku nak redha Allah, aku nak redha Allah. Fikir tu je, aku nak redha Allah. Asalkan Allah redha tu. Macam tu je. Ingat tu, aku nak redha Allah. Yang lain jangan ambil peduli. Aku nak redha Allah. Asalkan aku dapat redha Allah. Tu je, ingat. Aku nak redha Allah. Orang nak buat sakit hati kita, kita tak peduli. Tak apa, aku maafkan asalkan aku dapat redha Allah. Nampak tak dah? Itu cara dia. Tapi memang pedih lah. Sebab itulah jalan nak masuk syurga. Jalan nak masuk syurga ni memang pedih, memang perit. Tapi jalan masuk neraka seronok. Orang dengki balas dengki, orang dendam balas dendam, orang umpat balas umpat. Seronok tak buat macam tu? Seronok tak? Seronok lah. Tapi ingat, itulah jalan yang nak menerjunkan kita ke dalam neraka Allah. Tengok akhlak Nabi. Nabi macam mana? Apa yang orang tak buat pada Rasulullah SAW? Apa yang orang tak buat pada baginda? Apa yang orang tak buat pada Nabi itu? Macam-macam. Tapi ada tak Nabi berdendam? Tak. Nabi tak berdendam. Nabi ni pelik sifat dia. Sebut dalam kitab yang sebelum kata ulama, Nabi ni di antara mukjizat dia yang paling pelik sekali. Semakin orang buat jahat dengan dia, semakin dibuat baik kepada orang tu. Semakin orang buat jahat dengan dia, dia semakin baik dengan orang tu. Mana nak cari? Mana orang yang buat jahat dengan dia, dia akan buat baik dengan orang tu. Mana nak cari? Sebab tu akhlak dia teruji. Kita ni nak maafkan pun tak boleh. Macam mana kita nak kata ikut Nabi? Zohirnya bagus dah. Ni dalam ni tak ikut lagi akhlak Rasulullah SAW. Zohir nampak okey dah, tutup aurat, sembahyang, puasa, haji, umrah, zakat, wakaf, tolong sini, tolong situ. Zohir ni nampak dah, bagus dah. Hati belum lagi. Ni kena repair ni. Hati ni kena repair biar sepadan dengan yang luar. Barulah insya-Allah ada jalan selamat. Kalau tak, perasan sahaja. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap ni bab penting ni. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, kena tahu serta mengaku dalam hatinya. Bukan tahu je, bukan faham je. Kena mengiyakan dalam hati, iyakan sungguh. Ada di Allah Ta'ala itu satu sifat namanya iradat. Sifat iradat artinya sifat berkehendak, sifat penentu. Allah yang menentukan segala-gala perkara, yang baik, yang sebaliknya. Apa saja, faham tak? Apa sahaja, segala-galanya. Siapa yang tentukan? Allah. Allah tu siapa? Yang maha baik. Bila Allah tu yang maha baik, apa yang ditentukan tu adalah yang terbaik. Betul tidak? Faham tak ni? Bila kita yakin Allah maha baik, maka apa yang Allah aturkan dalam hidup kita, semuanya itulah yang terbaik. Bukan kita kata Allah tu maha baik, tapi apa yang ditakdirkan ke aku ni tak baik. Faham tak faham ni? Tu nama tak faham. Bila kita yakin Allah maha baik, maka apa yang dia buat mesti baik.
Dah bila yakin apa yang Allah buat tu yang terbaik, kenalah terima. Kalau kita tak terima, maknanya kita tak terima benda baik. Masalahnya siapa sekarang? Kita. Kita lah masalahnya. Tadi kata yakin Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang, Allah tak buat zalim, Allah tak akan membuat sesuatu yang tak kena pada tempat. Maka apa yang Allah aturkan dalam hidup kita ni semuanya kena pada layak pada tempatnya. Lepas tu kita tak boleh terima. Maksudnya kita tak boleh terima benda yang selayaknya bagi diri kita. Faham tak? Kita tak boleh terima benda yang selayaknya untuk diri kita yang Allah dah tetapkan. Kita tak boleh terima. Sebab ada sombong dalam hati tadi. Allah Maha baik, Allah Maha adil. Faham tak adil apa maksud? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Maha suci Allah daripada zalim. Zalim ni mana salah letak, salah atur, salah takdir. Itu maha suci Allah. Dia maha adil. Jadi apa yang Allah takdirkan atas diri kita ni adil. Kena pada tempatnya. Tiba-tiba kita tak boleh terima. Makna kita tak boleh terima benda yang apa? Benda yang adil tadi daripada Allah kita tak boleh terima. Sebab sombong. Kita merasa kita lebih betul daripada Allah. Kita tak suka dengan perancangan Allah. Betul tak? Redha ni lawan dia benci. Kita wajib redha dengan qada dan qadar Allah. Makna wajib seronok dengan qada dan qadar Allah. Wajib setuju dengan qada dan qadar Allah. Tiba-tiba kita tak seronok dengan takdir Allah. Baik, maknanya kita tak suka dengan aturan Allah. Itu yang membuatkan Allah benci dengan kita. Sebab kita tak suka dengan dia, apa yang dia aturkan. Sebab tu Allah benci dengan kita. Allah benci dengan kita sebab kita benci dengan apa yang dia aturkan. Bila kita benci, tak suka dengan apa yang Allah aturkan, maka Allah tak benci dengan kita. Allah pun tak redha kita. Kita tak redha dengan Allah. Macam mana Allah nak redha dengan kita? Sebab tu kena sentiasa redha, sentiasa setuju, sangka baik. Mesti ada hikmah Allah jadikan begini. Sebab dia tak zalim. Dia bukan zalim. Lainlah Allah tu zalim. Lainlah Allah tu tak sempurna. Lainlah Allah tu macam kita sifatnya kurang, lemah, lupa, lalai. Bolehlah kita nak condemn, bolehlah kita nak kritik, bolehlah kita nak bagi pandangan. Pada pandangan saya, tak apa kalau Allah tu macam kita sifat dia. Ni pada Allah kita nak bagi pandangan. Siapa kita? Kau sedar tak diri kau siapa? Otak, akal kita ni pun diberi pinjam oleh Allah. Tiba-tiba bila Allah dah bagi otak, bagi akal, kita kata pada pandangan saya Tuhan ni buat tak kena. La ilaha illallah. Lupa diri. Dia waras tu pun Allah tolong. Kita ni waras pun Allah tolong. Tiba-tiba bila Allah pinjamkan waras, kita kata pada pandangan saya Allah ni tak kena buat macam ni. Tak sedar diri sungguh kita. Sungguh memang tak sedar diri. Lupa. Patut terima kasih dengan Allah yang bagi akal. Bukan bila Allah bagi kita ilmu, kita komplain Allah balik. Anda tak? Sebab tu kena kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, kita rasa kita lebih hebat daripada Tuhan, lebih betul daripada Tuhan, lebih pandai daripada Tuhan, lebih bijak daripada Tuhan. Iradat, kehendak Allah. Apa saja yang berlaku, ingat tu. Benda luaran, benda dalaman yang dah lepas, yang sekarang, yang lagi akan datang, tidak berlaku perkara itu, melainkan Allah lah yang aturkan. Itulah yang selayaknya dan yang terbaik untuk kita sendiri. Allah yang maha mengetahui apa yang terlebih baik untuk kita daripada kita sendiri. Faham tak? Kadang kita rasa benda ni yang lebih baik untuk kita, tapi pada Allah dah bukan tu yang terbaik untuk engkau. Siapa lebih tahu sekarang ni, kita ke Tuhan? Anda jangan komplain. Jangan lidah aja. Tuhan lebih tahu, tapi komplain macam-macam. Tak sepatutnya Tuhan buat begini, tak sepatutnya. Tadi engkau kata engkau yakin dia yang terlebih mengetahui. Sekarang engkau komplain. Sekarang kita komplain. Kalau dah mengaku dia yang terlebih
lebih mengetahui apa yang terlebih baik untuk kita, terima lah. Kita kata dia terlebih baik, tapi bila orang atur kan, tak kena pula. Tak kena pula. Kita ni gila ke apa? Kita pun tak faham apa yang kita cakap. Kita pun tak faham apa yang kita cakap. Sebab tu suruh yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Bila yakin dia tu terbaik, apa pun terbaik ya Allah. Siapa yang kita ni, kita lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ataupun Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita? Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Contoh, saya sekarang ni, saya fikir dengan nafsu saya dan akal saya yang dah dipengaruhi oleh setan nafsu ni, saya kata kekayaan itu lebih baik untuk saya. Kalau saya jadi orang kaya, itu lebih baik pada saya. Pikiran saya fikir macam tu, nafsu saya fikir macam tu. Kalau aku jadi jutawan, inilah yang terlebih baik. Alangkah bagusnya kalau aku jadi jutawan. Tapi rupa-rupanya pada Allah bukan. Pada Allah, untuk saya sederhana itu lebih baik. Nampak tak? Sebab contohnya, dengan sebab hidup sederhana itu hati kau sentiasa bergantung dengan Allah. Berbanding kalau kau kaya, mewah, kau dah lupakan Allah. Nampak tak tu? Kita fikir kalau baik, sebagusnya benda ni, ini kalau aku dapat baik, tapi pada Allah dah, kau kalau dapat benda tu kau akan musnah. Kita tak tahu benda akan datang. Siapa yang lebih tahu benda akan datang ni? Kita bulu roma kita pun kita tak tahu berapa helai. Hari-hari tengok cermin, berapa helai bulu kening kita sebelah kanan, cuba kita. Dah nak mati dah kita. Berapa helai bulu kening kita sebelah kanan, berapa helai? Dah nak mati lah, tak tahu lagi. Tapi berasa pandai daripada Tuhan lagi, berasa lebih tahu daripada Tuhan. Bulu roma kita pun kita tak tahu berapa helai. Tengok cermin hari-hari, bulu kening kita pun kita tak tahu berapa helai. Dah nak mati lah kita. Lepas tu berasa lebih tahu daripada Tuhan pula dah. Na'udzubillah min zalik. Lupa sungguh kita ni. Memang lupa sungguh, bukan lupa sikit-sikit kita ni. Kita ni bukan lupa sikit-sikit ni, sangat-sangat lupa kita. Berasa lebih pandai daripada Allah, berasa lebih tahu daripada Allah. Macam kita lebih pandai untuk mengaturkan takdir alam ni daripada Tuhan. Apa kita? Auzubillah min zalik. Lepas tu kena buang benda-benda tu. Buang benda tu. Buang benda tu. Selagi kita buang benda tu, kita tak boleh terima apa yang Allah atur atas diri kita. Kita berasa kita lebih pandai dia. Seolah-olah kita nak kita sendiri yang aturkan takdir kita. Makan minum kita pun Allah yang tentukan. Banyak kebaikan Allah. Nak banding dengan kesenangan, dengan kesusahan, mana lebih banyak yang Allah bagi kepada kita? Cuba bagi tahu. Maka bila Allah uji dengan sedikit, kita berasa macam seolah-olah Tuhan tak pernah buat baik dengan kita. Allah uji sikit nak bandingkan dengan kesenangan yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, tak boleh kira punya banyaknya nikmat Allah bagi pada kita. Tapi bila Allah uji dengan benda yang macam tu, macam seolah-olah Allah tak pernah buat baik dengan kita. Macam Allah tak pernah buat baik dengan kita. Padahal pertolongan Allah tu sampai tak boleh nak kira banyak. Ni, 1 minit daripada sekarang, cuba bagi tahu berapa banyak nikmat Tuhan yang kita guna. Umur kita berapa? Bukan seminit, tuan-tuan. Umur kita bukan seminit, puluh tahun Allah bagi. Berapa banyak nikmat Allah kita guna. Tarik nafas, hembus nafas berapa ribu kali sehari. Ni yang boleh memandang ni, siapa yang memperlihatkan objek-objek ni pada mata kita? Ingat kebaikan Allah tu. Jangan nampak bila Allah uji dengan benda berat itu yang kita tengok, kebaikan Allah kita lupakan. Kebaikan Allah banyak, tapi kita tak tengok. Bila Allah buat baik, kita tak pandang. Tapi bila Allah uji dengan susah, itulah yang kita pandang. Allah ni naya aku, Allah ni naya aku, Allah ni naya aku. Dah yang selama ni duduk dalam nikmat, dalam perut mak bapak kita Allah pelihara, Allah jaga, bagi makan.
Lahir dengan selamat, orang tak umpan kita buang dalam longkang, kita tak fikir benda-benda macam tu. Boleh tak Allah nak buat macam tu? Boleh tak? Lahir mak bapak kita buang, sampai buang kat mana-mana, anjing makan bangkai kita. Boleh tak Allah nak buat macam tu? Tapi kita sangat bernasib baik. Allah bagi, Allah kirimkan kepada mak bapak yang ada sifat kasih sayang jaga kita. Bagi makan minum. Bukankah itu kebaikan Allah pada diri kita? Kenapa dengan sebab sedikit ujian yang macam ni kita nak menyalahkan Allah? Kena ingat benda tu. Kena sedar diri kita. Macam Allah tak pernah buat baik dengan kita. Tu nafsu ni jahat. Nafsu ni memang ajar kita melawan Allah. Nafsu ni sombong. Sebab tu waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah tanya siapa engkau, siapa aku. Dia kata engkau, aku. Tu nafsu. Tu yang ada dalam diri kita. Sebab tu kita rasa kita lebih baik, lebih betul daripada Allah lagi. Kena tundukkan nafsu kita tu. Kena ingat azab Allah banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak. Ingat azab Allah banyak-banyak. Tu cara di antara nak menundukkan nafsu. Ingat azab banyak-banyak. Kita takkan tertanggung dengan azab Allah. Ingat mati. Aku tak lama nak mati dah. Dosa aku banyak. Ingat azab Allah. Ingat mati. Yang fikir-fikir dah. Benda-benda lain yang akan menambahkan lagi kekotoran hati kita. Ingat Allah buat baik pada kita. Bukan kita saja, anak-anak kita. Siapa jaga anak-anak kita? Siapa bagi makan anak-anak kita? Bukan Allah yang tolong. Dah sikit ke pertolongan Allah? Selama ni apa yang kita dapat, apa yang ada pada diri kita sekarang ni, anugerah siapa? Allah. Bukan orang lain dah. Allah. Allah. Kita selesa melihat, selesa duduk ni sekarang ni. Nikmat Tuhan ni duduk ni. Ada orang yang dah duduk meniarap bertahun-tahun tak boleh nak duduk macam kita ni. Waktu kita boleh duduk ni kita lupa ni pertolongan Allah. Bila dah tak boleh duduk, besok baru tahu besarnya lah nikmat duduk. Kita pernah dulu pergi ziarah seorang ni, dia terbaring bertahun dah. Dia kata aku seronok tengok orang duduk. Aku lama dah tak boleh duduk. Nampak dah lah. Tapi bila benda tu ada pada kita, kita lupa. Lupa. Ni selesa ni, duduk ni selesa. Kalau sakit tak boleh nak duduk. Azab duduk macam ni. Kalau bagi orang sakit, duduk macam ni, azab ni. Jangan main-main. Boleh berjalan dengan selesa. Ada orang tak boleh jalan. Tidur dengan selesa. Ada orang tak boleh tidur. Allah banyaklah nikmat Allah. Ingat nikmat Allah banyak-banyak atas diri kita. Supaya lenyap benda-benda yang menyakitkan tadi. Ingatkan benda yang kebaikan Allah pada diri kita. Tapi kalau tu benda yang besar ni tadi kita pandang, kita fikirkan, ini yang menjadikan asbab lenyap semua kebaikan Allah pada diri kita. Kita ni memang jenis manusia ni macam ni. Kalau dinding ni putih, kita memang usaha nak cari yang hitam setitik tu. Itu perangai kita. Ni bersih ni, kita usaha nak cari mana yang kotor. Itu penyakit kita. Yang putih sebanyak-banyak ni kita tak pandang pun. Kita tak peduli kan pun yang putih banyak-banyak. Kita usaha nak cari mana benda hitam dekat sini. Kebaikan Allah tu terlalu banyak. Tapi kita nak tengok ujian Allah yang berat-berat atas diri kita. Yang kecil tu tadi kita perbesar-besarkan. Sampai terlupa kebaikan Allah atas diri kita. Malam tadi kita tidur. Siapa jaga kita tidur malam tadi? Boleh tak ada pencuri nak datang sembelih leher kita? Boleh tak? Selamat tak tidur malam tadi? Selamat tak tidur malam tadi? Siapa jaga? Allah jaga kita. Pernah tak dengar cerita orang kena bunuh waktu tidur? Kenapa tak berlaku pada diri kita? Allah jaga kita. Allah besarlah, banyak kebaikan Allah kita lupa kan? Semua tak masuk dalam mulut kita. Tikus tak masuk dalam mulut kita. Tidur tak usuk gigi. Tidur tak usuk gigi. Tong angah pula tu tidur. Kalau nak ikut adatnya dah,
tikus ada, lipas ada dengan mulut kita pagi-pagi. Tapi dah Allah pun kita lupa kebaikan Allah, lupa kebaikan Allah. Ya Karim, sebab tu kena banyak-banyak zikrullah, banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Kita rasa ni kita punya, kita rasa ni bukan Allah punya. Kita rasa gerak gigi kita ni kita punya. Sebab tu kita lupa. Kalau kita sedar yang ni, gerak gigi ni Allah punya, Allah tolong kita. Barulah rasa kasih dengan Allah. Tapi bila kita rasa ini milik kita, sebab tu kita tak kasih dengan Allah. Kata ulama, kenapa kita tak kasih kepada Allah? Sebab kita rasa apa yang kita ada, apa yang kita miliki, milik kita, bukan milik Allah. Tapi kalau kita rasa sedar semua ni milik Allah, insya-Allah kita akan sayang Allah, kita akan kasih kepada Allah. Baru kita nampak kebaikan Allah atas diri kita. Tapi kalau rasa ini aku punya, ini kehebatan aku, ini usaha aku, habislah. Sebab tu kita lupakan Tuhan yang hakikatnya menolong, membantu kita. Allah. Tak apa, ngaji, itu nama ngaji, proses. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Amin. Di dalam hati kena ada azam nak jadi baik. Azam, bukan main-main. Allah tahu azam hati kita. Kita ada niat ke tak ada niat, Allah tahu. Kita bersungguh ke tak bersungguh, Allah tahu. Kita tak boleh tipu Tuhan. Kita tak boleh tipu. Allah tahu mana hamba-Nya yang bersungguh nak bersihkan hati, mana hamba-Nya yang main-main nak bersihkan hati. Allah tahu. Tak payah nak tipu lah. Tak boleh lari kita. Ingat, bila Allah sayang, ujiannya makin berat. Dalilnya tu tengok pada Nabi, pada Rasul, ujian inilah yang terpaling berat. Itulah tanda mereka dikasihi oleh Allah. Tengok Fir'aun, tengok Qarun, tengok Namrud, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebebasan, kesenangan, kenikmatan, harta, kekayaan, tapi mereka musuh Allah. Sedangkan yang dikasihi oleh Allah dibala dengan macam-macam bala lagi. Kena ingat, bila datang ujian berat pada diri kita, itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak menjadikan kita sebahagian daripada kekasih Dia. Itu menunjukkan kita mendapat perhatian yang khusus daripada Allah. Kita istimewa pada pandangan Allah. Sebab tu Allah memberi ujian yang istimewa pada diri. Sebab tu tanda-tanda dia hamba yang mendapat pandangan yang khusus daripada Allah. Allah nak jadikan dia kekasih Allah. Maka Allah uji dia dengan ujian yang berat-berat, sama seperti yang Allah bagi pada Nabi, para Rasul, para awliya ilahi solihin, cuma lebih ringan. Cuma lebih ringan nak bandingkan Nabi, Rasul, awliya, ulama. Kita ni ujian juga, berat juga. Tapi nak bandingkan orang-orang tadi, mereka lebih berat daripada kita lagi. Tapi masuk dah dalam golongan tu, golongan yang Allah nak jadikan kekasih Allah. Sesuai untuk kita orang awam. Kena ingat macam tu. Itulah kita seronok. Mula seronok dengan ujian tu. Tapi bila kita tak faham, kita tak suka. Tapi bila kita faham, insya-Allah, itulah yang menghiburkan dia. Itulah menyebabkan hatinya dekat dengan Allah selalu. Orang yang hebat-hebat, tak ada benda lain yang membahagiakan dia melainkan mengingati Allah. Dia bukan bahagia dengan sebab keluarga dia. Dia bukan bahagia dengan sebab kekayaan dia. Dia bukan bahagia dengan sebab sihat dia. Dia bahagia sebab dalam hatinya ada Allah. Tu. Kita bahagia sebab banyak duit. Bila tak ada duit, kita susah hati. Hati kita senang dengan pujian. Bila orang keji kita susah hati. Dah, orang-orang tu dah hatinya senang dengan mengingat Allah. Ada duit, tak ada duit, orang cela, orang maki, orang puji, tak ada masalah pada diri dia. Tapi kita bila Allah tu bukan sebab hati kita seronok, hati kita ni seronok dengan sebab dunia, sebab tu bila ada benda tu kita seronok. Bila tak ada benda tu kita susah hati. Padahal kalau hatinya itu selalu ingat Allah, sentiasa ada Allah, mana sentiasalah hatinya seronok. Jadi seronok dengan dunia. Seronok dengan dunia. Ada duit, hati seronok, gembira. Bila tak ada duit, hati jadi susah. Orang-orang tu dah, walaupun dia makin miskin, tapi dia seronok. Sekarang dalam hatinya sentiasa mengingati Allah. Itu yang menyeronokkan mereka. Allah itu yang menyeronokkan mereka. Bukan duit, bukan sihat, bukan anak bini. Jauh langit bumi nak bandingkan. Tapi tak apalah. Jadikan sebagai kayu ukur. Jauhnya aku dengan Allah.
Supaya ada usaha lagi nak dekatkan diri dengan Allah. Jangan berasa diri kekasih Allah dah. Berasa diri ni aku masih jauh lagi dengan Allah. Barulah ada usaha nak dekatkan diri dengan Allah. Bandingkan diri kita dengan orang-orang tu. Tengok dengan sahabat tu, lagi berat ujian. Anak bini kena bakar hidup-hidup, kena sula hidup-hidup, kena gubus hidup-hidup. Tu saudara kita di Palestin tu, tengok macam mana ujian nak bandingkan kita. Berapa banyak senang kita, betul? Tapi kita rasa macam kita lah manusia yang paling malang dalam dunia ni sekali. Padahal ujian kita lebih ringan daripada nak bandingkan dengan saudara-saudara kita kat sana. Pun tak sedar ke diri juga lagi kita. Kemudian tak, sungguh macam tu. Kita nak macam tu. Kita nak macam tu. Kita nak macam tu. Kita tak nak orang yang belajar dengan kita ada hasad dengki dendam. Kita tak nak. Kita tak seronok dengar. Kita tak seronok dengar. Orang yang anggap kita sebagai guru, padahal kita bukan layak duduk situ. Tapi bila kalian duk anggap gitu, makna saya seronok. Saya tak seronok kalau dengar dalam diri kalian ada hasad, dengki, dendam. Saya tak seronok dengar. Walaupun kalian rajin mengaji. Kalian rajin mengaji, istiqamah mengaji. Tapi contohnya dapat tahu yang kalian ada dengki, dendam. Saya tak seronok. Tak gembirakan saya pun. Ngajilah istiqamah. Tak pernah ponteng. Tapi dalam diri kalian contoh ada hasad, dengki. Saya tak suka. Itu tidak menyeronokkan saya pun. Saya tak gembira pun ada anak muridnya tu. Saya tak seronok. Kita nak usaha dakwah bentuk hamba Allah yang baik. Itu impian itu. Macam mana yang Nabi ajar umatnya supaya jadi umat yang baik, yang hati bersih, itu yang kita nak. Walaupun memang tak sama lah dengan dakwah Nabi, memang tak sama. Tapi itulah impian guru yang sebenarnya, itu impian dia. Itu impian dia, nak anak murid dia jadi orang soleh, nak jadi yang solehah. Itu je, tak ada lain dah. Cukuplah menggembirakan hati guru tadi bila anak murid dia jadi soleh, cukuplah. Bukan makin ngaji, rajin ngaji, tapi dengki, dendam. Kita tak seronok lah. Tak bahagia pun kita. Kemudian katanya musannif, mana dalilnya? Mana dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradat? Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia Allah, nampak tak tu? Bila Allah nak, bila Allah tentukan, nak tu mana bila Allah menentukan benda tu, bahawa berkata ya Allah bagi sesuatu itu tak jadilah engkau, maka jadilah. Bila Allah nak, benda itu jadi. Bukan bermaksud setiap kali Allah nak menciptakan, Allah sebut kun fayakun. Jangan faham macam tu salah faham. Jangan salah faham macam tu. Ada yang cakap begitu, Allah bila nak apa saja Allah akan cakap, Allah akan kata kun fayakun, maka benda itu jadi. Bukan. Allah tidak bercakap, Allah Ta'ala tak ada berkata kun fayakun. Kalau Allah berkata kun fayakun, serupalah dia dengan makhluk. Allah tidak berbahasa. Kun fayakun tu bahasa Arab. Sudah mulut aja kita. Mengaji tak mau. Allah tu jangan risau. Allah kalau nak Allah kata kun fayakun, dia jadilah benda tu. Allah nak kena kata ke? Allah nak kena sebut kun fayakun, baru jadi benda tu. Oh, berapa banyak makhluk ni yang Allah Ta'ala nak jadikan? Dah berapa kali pula Tuhan nak kena sebut kun fayakun, kun fayakun. Bukan maksud begitu. Kata tu guru kita kinayah daripada segera apa yang Allah nak tu jadi. Bila dia nak jadi. Bukan Allah kena sebut kun fayakun, jadi kitab. Kun fayakun jadi rotan. Kun fayakun jadi meja. Bukan. Maha suci Allah daripada berbahasa. Nanti kita akan sampai bab kalam ni, insya-Allah. Maha suci kalam Allah daripada berbunyi, bersuara, berbahasa. Tak pula dalam proses mengaji, insya-Allah ada kemaafan daripada Allah. Sebab untung bila kita belajar, salah silap kita akan dapat kemaafan daripada Allah. Sebab dalam proses nak baiki, dalam proses nak fahamkan,
Yang tak ada kemaafan ni apa? Yang peluk tubuh tak nak ni. Peluk tubuh tak nak ambil tahu halal haram, tak nak ambil tahu, tak nak ambil pusing langsung. Dan dalam masa yang sama dia buat banyak kesilapan, banyak kesalahan. Ini tak ada kemaafan daripada Allah. Sebab tu masukkan diri kita dalam golongan orang belajar agama. Sebab orang belajar tapi syarat ikhlas. Ikhlas nak berubah jadi yang lebih baik. Ikhlas niat nak beramal. Orang yang macam ni insya-Allah kalau ada salah silap dia ada keampunan daripada, sebab dia dalam proses nak belajar, proses nak baiki, sedang usaha maksudnya. Macam tadi tu lah, usaha nak maafkan tapi tak maaf pun. Dah 10 tahun dah usaha ni. Berapa kali gaya dah. Maaf zahir batin, maaf zahir batin, maaf zahir batin. Salam je, jangan tak dapat ampau. Tapi kat lidah je, bukan kat hati pun. Nak maaf betul-betul. Jangan di lidah nak nyedapkan hati orang ni. Pembohong nama dia tu. Itu namanya pendusta. Sebab Rasul tu bersifat sedik, benar. Apa yang keluar di lidah ni, itulah dalam hati. Kita dah, lidah kita lain, hati kita dah. Kita kata tak boleh, saya maafkan tak. Padahal dalam hati dendam lagi tu. Allah tahu, kita bohong. Kita tak jujur. Kita banyak bohong. Tak payah bersebaik lah. Oh, sempat tidak nak baiki diri kita ni. Mati dah nak dekat dah. Salah kita banyak lagi. Sempat tidak nak baiki. Mudah-mudahan sempat. Tapi jangan main-main. Jangan main-main. Sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak jadi orang pemaaf. Ya Allah, tolonglah. Asalkan kau redha aku, sudahlah. Orang nak kata apa, peduli sama aku. Asalkan kau redha aku, sudah. Itu dah yang membahagiakan. Kalau dalam hati kita macam tu, insya-Allah kita bahagia hidup. Orang nak buat apa atas kita? Buatlah, tak ada masalah. Asalkan Allah redha aku dah. Sebab redha aku, redha Allah tu lebih bernilai di segala-galanya lagi. Orang tak nak pedulikan kita, silakan. Sebab kebahagiaan kita bukan sebab dipedulikan oleh orang tak. Kita nak hati yang macam tu, gantung dengan Allah selalu. Kebahagiaan kita dalam hati itu sebab ada Allah, bukan sebab ada sesuatu yang selain Allah. Sebab yang selain Allah tu semuanya binasa. Allah tidak binasa. Ingat tu jadi kinayah daripada bersegeranya benda tu. Bila Allah nak benda tu berlaku sekian hari, sekian waktu, sekian tahun, bila sampai waktu tu, jadilah benda tu. Segera jadi, tak berlambatan. Kalau Allah tak berlambatan daripada waktu dan detik dan saat dan hari dan tempat yang Allah Ta'ala kehendak tu, takkan maknanya terhalang oleh siapa-siapa pun. Walaupun kita kata tak nak, aku tak mau, aku tak suka, tapi bila Allah nak berlaku, dia akan sebab tu kita kena ingat, apa yang Allah akan bagi, apa yang dia nak, bukan dia bagi apa yang kita nak. Kita kena ingat, dia bagi apa yang dia nak, bukan dia bagi apa yang kita nak. Faham tak? Allah bagi apa yang Allah kehendak, bukan Allah bagi apa yang kita nak. Kalau kebetulan contoh kebetulan kita doa nak begini, dapat sebiji macam apa yang kita doakan, itu sebenarnya kehendak Allah, bukan doa kita tadi. Kerana doa kita tu bersifat baharu. Ingat tu. Jangan berasa hebat pula. Dahsyat doa aku nak sebiji macam ni, dapat macam ni. Dah. Oi, salah. Kehendak dia tu sedia kala lagi. Belajarlah tauhid ni, belajar. Nanti mudah-mudahan Allah bagi manfaat pada diri kita. Maknanya macam mana nak cakap kefahaman tu nanti dia akan dapat diserapkan dalam diri kita. Mula-mula belajar tu ni teori. Takat faham. Maknanya kalau kita buat pemeriksaan lulus semuanya, jawab betul. Tapi tak kena lagi dengan tingkah laku kita, tak kena lagi. Sebab tak dapat ambil guna lagi tu. Faham dah, tapi nak gunakan tu tak dapat lagi. Kita nak faham dan dapat gunakan ilmu ni dalam hidup kita.
baru jadi baik. Manfaatkan, mana gunakan, apa peranan, apa faedah ngaji tauhid ni berapa kali khatam dah kitabnya. Apa faedah yang kita dapat daripada tu, daripada kefahaman tu, daripada kefahaman kita dah tahu, kita dah sedar, kita dah yakin apa saja yang berlaku daripada Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Apa faedah daripada tu yang kita dapat? Di antara faedahnya, dia akan jadi hamba yang redha dengan Allah. Itu faedah. Maknanya dia dah dapat manfaat dah tu. Dia dah dapat manfaat dah tu daripada apa yang dia belajar. Tapi dah belajar kudrat Allah, iradat Allah, tapi masih tak boleh terima takdir lagi. Maknanya dia belum dapat faedah daripada apa yang dia belajar. Boleh faham tidak? Tahu dah Allah Maha Adil, apa yang Allah aturkan itulah yang terbaik, tapi dia tak boleh terima lagi takdir Tuhan. Dia dah pandai, dia dah tahu, dia yang jawab soalan tu tadi betul jawapan dia. Dia jawab soalan tadi tu betul 100%, dapat bintang lagi. Raih bintang, betul jawapannya. Allah lah yang Maha Baik, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang terlebih baik mengaturkan takdir hamba-Nya. Dia yang terlebih mengetahui apa yang terbaik. Betul jawab. Tapi diri dia sendiri tak boleh terima takdir, tak boleh terima takdir. Maknanya dia tak dapat faedah lagi daripada apa yang dia belajar. Faham tak? Tengok diri kita. Aku ni dah dapat ambil manfaat belum dengan apa yang aku belajar. Sebab tu tadi nak dapat faedah ni, dia ada adab dia. Dia ada adab dia. Tadi tu tadah ilmu ni dalam keadaan hati yang bersih. Tadah ilmu-ilmu dalam keadaan hati yang bersih, bekas dia tu bersihkan daripada penyakit-penyakit tu. Barulah nanti ilmu tu akan menyinari hati kita. Barulah kita dapat manfaat daripada ilmu tu. Bersihkan hati kita. Bahawa berkata ia bagi sesuatu itu hendak jadilah engkau, maka jadilah ia. Dan iradat itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Dengan dialah makna sifat iradat Allah Ta'ala ni sedia kala lagi, bukan baru-baru dah, sedia kala lagi. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya. Itu sedia kala. Sedia kala maknanya sesuatu yang tidak ada lawannya apa? Baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Iradat Allah tidak ada permulaan. Bukan asalnya Tuhan tak ada iradat, kemudian baru dia ada iradat. Dah sedia kala lagi dah Allah memiliki iradat. Itu maksudnya tu. Dan iradat Allah Ta'ala itu satu sifat yang ada ia di zat Allah sedia kala lagi. Maknanya bukan baharu. Bukan makhluk. Dengan dialah, dengan iradat tu, Allah Ta'ala mengkehendaki dan menentukan mungkin. Mungkin ni apa maksud mungkin? Mudah-mudah kita nak faham peringkat awal ni. Mungkin ni makna makhluk lah, tak apalah tu. Mungkin ni makhluk. Tak apalah peringkat awal. Dengan iradat Allah tu lah Allah menentukan apa-apa makhluk yang dia nak buat dan apa yang dia tak nak buat. Bebas dia nak mentakdirkan, nak begini, nak begitu, si fulan ni begini, si fulan tu begitu, fulanah ni begini, fulanah tu begitu. Itu hak Allah, itu kehendak Allah. Ikut dia lah nak aturkan bagaimana pun, kerana semuanya itu milik Allah. Milik Allah, ikut dia lah. Kita pelukis, kertas lukis kita punya, warna pun kita punya. Ikut kita nak conteng warna apa, ikut suka kita. Faham? Kita ni siapa punya? Allah. Jadi ikut Allah nak conteng macam mana pun. Boleh faham tak? Kita ni, zahir batin kita ni, dunia ni, alam ini semuanya milik Allah. Jadi perasaan kita milik Allah, ahli keluarga kita milik Allah, semua milik Allah. Jangan kita kata kita punya. Bila kita ingat benda ni kita punya, tu masalah dia sekarang ni. Sebab tu bila Allah ambil daripada kita, kita tak boleh terima. Sebab kita kata, ini aku punya. Tapi kalau kita sedar, ini Allah pun, baru senang. Ini masalahnya, ini aku punya, ni aku punya, ni aku punya, ni milik aku. Mana milik kita ni? Nyawa kita pun milik Allah. Mana milik kita? Ni yang nak kena buang ni, kena buang. Nyawa kita milik Allah, roh kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, kawan-kawan kita milik Allah, semua milik Allah. Jadi bila dah milik Allah, bila time dia nak bagi, dia bagi. Bila dia nak ambil, dia ambil.
Tidak, kita punya. Sampai bila? Kita mati. Tinggal semua. Mana milik kita? Tak ada. Tapi waktu hidupnya mengaku punya. Dia punya, aku punya. Ni yang milik aku. Sedar ke tidak ni? Kita nak mengaji ni nak mengeluarkan kita daripada alam khayalan itu. Biar sedar hakikat diri kita ni macam mana. Menumpang semua milik Allah. Aku punya, kita punya, milik aku. Mana milik aku? Milik Allah. Sebab tu Allah nak ambil laki kita bila-bila masa dia ambil. Bini kita dia nak ambil. Anak-anak kita dia nak ambil. Sebab milik dia, bukan milik kita. Kesihatan kita milik Allah. Allah nak ambil kesihatan yang ada pada kita sekarang. Ambil milik dia. Harta yang kita ada milik Allah. Allah nak hilangkan. Itu hak milik dia. Kita sedar kita punya tu. Sifat tu yang kita nak kena buang ni sekarang. Jangan ingat ada satu pun milik kita dah. Nyawa kita ni milik Allah. Yakin tak yakin, itulah hakikat dia. Kalau tak nak terima, memang kita sombong. Tak nak mengaku hakikat diri kita. Memang nafsu memang macam tu. Siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku, kata nafsu. Dia tak nak mengaku yang dia tu dijadikan oleh Allah. Itu jahatnya nafsu. Nafsu ni lebih jahat daripada setan lagi. Setan tu jahat juga, nafsu lagi jahat daripada tu lagi. Kata ulama, satu nafsu menyamai 70 ekor syaitan. Sebab tu aku punya. Dah, ni Allah punya. Aku punya. Bila dah aku punya, habis dah. Bila Allah ambil, dia rasa macam Allah ambil hak dia. Faham tak? Tu tak boleh terima takdir. Kau sedar tak ni benda yang Allah ambil tu dia punya, bukan kau punya. Kau pun tak lama kau mati lah. Nyawa kau tu sekejap lagi Allah ambil lah. Kalau kau punya, cuba pertahankan. Kalau kita yakin kita punya, cuba pertahankan. Kenapa tak boleh pertahankan kalau kita punya? Kenapa banyak benda yang sebelum ni ada pada tangan kita sekarang dah tak ada? Mana kekuasaan kita? Mana? Yang kata kita punya mana? Itulah maknanya kita ni tak boleh terima hakikat. Yang kita ni semua pinjam milik Allah. Mana mak bapak kita? Mak bapak kita mana? Dah mati lah. Mana kita punya? Allah bagi pinjam. Sombong bukan main gitu. Kita punya. La ilaha illallah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah perbaiki umat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan sombong, sembahyang tapi sombong, sujud tapi pura-pura sujud, hatinya sombong. Dia bukan sujud dengan hati, dia tidak sujud dengan anggota saja, hatinya tak nak sujud dengan Allah. Hati tak nak sujud dengan Allah. Hati tak nak mengaku bersalah dengan Allah. Hati tak nak mengaku hina dengan Allah. Hati tak nak mengaku pinjam nikmat Allah. Tubuh dia sahaja sujud, letakkan dahi di atas bumi nah. Tapi hati sombong, berlakon. Ingat Allah tak tahu ke kita menipu? Allah tak tahu kelakonan kita dengan sembahyang kita, sujud kita, merendahkan diri? Allah tahu hati kita sombong. Jadi jangan berlakon. Sebab tu solat ni dipraktikal dan rohani sekali. Tubuh dan hatinya solat. Bukan tubuhnya sahaja solat, hatinya tidak. Tu sujud tu isyarat kepada merendah diri kepada Allah. Tapi hati kita tak nak rendahkan. Hati tak nak mengaku yang kita lemah, kita hina, kita dhaif, kita pinjam, kita menumpang. Tak nak ngaku. Tapi sujud. Ini yang kita nak kena fahamkan. Baiki hati kita.
Solat bukan sekadar solat. Sebab tu kena fahami solat tu, solat ni apa Sujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi kemuliaannya, pangkat darjatnya. Tapi ni semua milik aku. Ni semua aku punya ya Allah. Bukan kau punya. Punyalah. Sombongnya, jahatnya kita. Hamba yang berpura-pura kita. Kita ni hamba sembahyang yang berpura-pura dengan sembahyang kita. Sembahyang tu menyerahkan diri, merendah diri. Tapi sembahyang kita tu tubuh je sembahyang. Hati sombong dengan Tuhan. Ya Allah, ini aku punya. Tak sepatutnya kau takdir begini. Aku lebih pandai, aku lebih bijak mengatur, aku lebih tahu. Tapi sujud. Allahu Akbar. Bohong. Bohong. Lepas tu sujud lagi. Allahu Akbar. Bohong lagi. Satu hari beberapa kali kita bohong Tuhan kita. Dengan sujud kita. Kemudian kata musannif, ingat tu, apa saja yang berlaku Allah lah yang tentukan. Tak ada seorang boleh halang. Tak suka pun benda tu akan berlaku bila Allah kehendak. Yang setuju dengan kehendak Allah, dia dapatlah redha Allah. Yang benci dengan kehendak Allah, maka dia lagi dibenci oleh Allah. Tunggu, ada azabnya besok. Na'udzubillah min zalik. Ingat azab Allah tu kita tak tahan, kita tak kuat. Allah nak berlaku, kita tak suka, kita minta jauh, minta berlindung, minta jauh. Dah dia nak berlaku. Siapa kita Allah nak ikut kehendak kita? Siapa kita Allah nak ikut kehendak kita? Siapa kita Allah nak ikut kehendak kita? Siapa kita? Dia tak nak bagi, kita nak. Kita tak akan dapat. Ya Allah, bagi begini, hajat begini, hajat begitu, hajat. Dia tak nak. Allah tak nak. Tak akan dapat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau dia nak bagi, seorang tak boleh halang. Kalau dia tak nak bagi, seorang tak boleh tolong. Ingat, mudah-mudahan kita jadi hamba yang tidak membohong Tuhan dalam sembahyang kita. Sujud dengan hati sekali. Ngaku menumpang. Dunia ni kita menumpang. Dunia ni tempat kita menumpang. Semua makhluk Allah. Anjing babi pun duduk sekali. Yang kita ingat dunia ni milik kita manusia dah. Tumpang dengan monyet, dengan lembu, dengan kambing, dengan anjing, dengan babi, duduk numpang kat dunia. Jangan kita rasa kita lebih mulia. Cuma Allah bagi kita ni lebih sebab Allah bagi akal je. Tu je sebab dia. Kalau andai kata Allah tak bagi akal, tak ada saling tak tumpah kita ni. Memang macam binatang, sebiji macam binatang. Sebiji. Tu je yang membezakan kita. Buang sifat hati kita bersih. Hati kita ni pakaian bersih dah, pakaian wangi dah, pakaian cantik dah. Hati kita masalah sekarang ni. Kotor, pakaian hati kita buruk, pakaian hati kita tak cantik, bau hati kita busuk. Tu masalah kita sekarang. Jadi jangan leka-leka.
Jangan lambat-lambat. Zohirnya selamat dah. Pakaian cantik, pakaian kemas, pakaian wangi. Hati kita ni, hati kita ni, kita tak pedulikan dia. Kita biar di kebulu, biar di dahaga, biar di pakaian dia dengan pakaian yang kotor busuk tu. Kita biarkan. Kita tak adil dengan hati kita. Kita hanya mempedulikan zohir kita saja. Ambil berat dengan zohir kita. Tapi hati kita biarkan. Hati tak pernah kita nak jaga, tak pernah bagi makan, tak pernah bagi minum, tak pernah belikan dia pakaian yang cantik-cantik. Hati kita, kita biarkan dia dengan penyakit, dengan pakaian kotor dia tu. Pakaian kotor tu lah dia, dengki, dendam tu pakaian kotor lah. Pakaian itu yang kita pakaikan hati kita dengan dendam, pakaikan hati dengan dengki, pakaikan hati kita dengan sombong dengan Allah. Itu pakaian hati kita. Kita tak tukar-tukar lagi. Sejak daripada lahir sampailah ke hari ini, itulah pakaian hati kita. Kalau gaya 7-8 pasang pakaian, merajuk, marah, tak ada pakaian baru. Tapi hati kita tak pernah pun kita pakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik. Kita tak peduli, kita tak kisah pun. Auzubillah. Kemudian ingat tu, mudah-mudahan Allah bagi kita ingat. Ini semua daripada Allah. Allah yang nak nyampaikan benda ni dalam hati kita, dalam hati saya. Walaupun keluar daripada kalam mulut saya, hakikatnya daripada Allah yang nak sampaikan benda ni dalam hati kita. Sebab Allah tahu ada yang perlukan benda ni. Adalah tu hati-hati yang ditujukan oleh Allah. Ada orang tak dapat benda ni, tuan-tuan. Ada orang tak sampai benda ni pada telinga, apatah lagi hati dia. Ada orang benda macam ni, nasihat macam ni, ingatan telinga dia pun tak sampai, jangan kata hati dia. Maka kita ni Allah dah pilih bukan saja di telinga, sampai ke dalam hati, yang akan simpan baik-baik. Simpan, jaga baik-baik, simpan. Simpan baik-baik. Sebab tu Allah suruh kita ni hiaskan hati dengan sifat yang mulia-mulia. InsyaAllah akan bahagia hidup kita. Itu je. Bila kita ikut betul-betul perintah Allah, kita akan bahagia hidup kita. Walaupun kita fakir miskin, kita akan bahagia. Sebab hakikat kebahagiaan itu bukan duduknya pada zahir, tapi pada hati yang taat kepada Allah, hati yang bersih. Inilah hakikat kebahagiaan. Orang nak cela kita, cela. Kita tak ada rasa apa pun dengan celaan orang. Bahagia hidup kita. Kau nak cela, kau nak maki, kau nak umpat, kau nak fitnah, silakan. Aku tak berasa apa pun. Kita bahagia. Tenang, hati kita bersih. Tak dengki, tak dendam. Orang buat jahat, tak balas dengan jahat, kita maafkan. Bahagia hidup kita. Tapi kita tak nak ikut apa yang Allah suruh tu. Padahal Allah nak bagi kebahagiaan. Allah nak bagi kebahagiaan. Kita tak nak ikut, tak nak ikut, duduklah dalam tidak bahagia hati kita. Walaupun zahirnya dah ada macam-macam. Hakikat kebahagiaan itu duduknya di hati yang baik, hati yang bersih, hati yang taat kepada Allah. Allah suruh zuhud, Allah suruh qanaah, Allah suruh sangka baik. Benda tu semua tak ada dalam hati kita. Batu kita tak bahagia pun. Hati kita gantung dengan selain Allah, hati kita gantung dengan dunia. Ingat tu, apa sahaja yang berlaku dengan kehendak Allah. Jadi wajib sangka baik dengan Allah. Pasti ada hikmah yang Allah akan bagi benda ni. Pasti ada hikmah yang Allah akan bagi benda ni. Aku tak tahu, kau lebih tahu daripada aku. Aku sebagai hamba, aku kena terima. Sebab kau lebih tahu ya Allah. Aku tak pandai. Aku ni boleh mikir pun kau yang bantu. Sangat-sangat nasib baik aku ni kau tak lahirkan aku sebagai orang gila. Muju kau beri akal. Tapi kau terlebih tahu ya Allah. Aku serahkan urusan ni kepada engkau. Tugas aku kena taat, tugas aku kena redha, tugas aku kena terima.
kena sangka baik dengan kau, sebab kau Tuhan yang sangat-sangat maha pengasih, maha penyayang pada diri aku. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberi kita manfaat. Mudah-mudahan Allah bagikan kekuatan, pertolongan untuk berusaha memperbaiki diri kita, beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan jangan Allah hinakan kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat, bagi kita taufik. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing zahir dan batin kita, selamatkan kita sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan hati kita bersifat dengan semua sifat yang terpuji, bersihkan hati dari segala jenis sifat yang dibenci oleh Allah, yang menjadi asbab kita nanti mendapat kecelakaan. Cukuplah segala itu. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak keturunan kita sampai kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian semua dipanjangkan umur oleh Allah, diberi umur yang berkah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah. Dengan asbab adanya nikmat-nikmat itu pada kalian, semakin mudah untuk kalian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah lantik di kalangan keturunan kita aulia illah, jadi wali-wali Allah. Mudah-mudahan dengan berkat mereka nanti dapat menyelamatkan kita di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sentiasa ingat segala-galanya apa yang ada ni semuanya diberi pinjam seketika oleh Allah dan diambil pada bila-bila masa sahaja, dan jadikan kita hamba yang redha apabila benda ni diambil oleh Allah. Cukuplah sekadar itu. Dan tidak lupa saudara mara kita di Palestin, di Yaman, dan di mana-mana umat Islam yang sedang dizolimi oleh orang kafir Harabi, mudah-mudahan diberi kemenangan, bantuan, pertolongan oleh Allah. Dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk mendengar benda yang baik-baik, bertutur yang baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli salawat, seronok berselawat, suka berselawat, agar kita dapat memperolehi pelbagai kebaikan, kebajikan, faedah dan manfaat zahir dan batin daripada salawat yang kita bacakan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyakkan salawat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع كثر الأنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Sama kasih. La haula wala quwwata illa billah. Salam cik. Doa. Sihatlah pak cik. Pak cik doakan saya selalu. Ada kelas Quran mai? Tak ada. Oh, ada program. Terima kasih pak cik. Terima kasih banyak. Doa saya pak cik. Doa saya. Amin ya Rabb. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah. Sama-sama kita. Doakan saya lah, doakan saya, Nabi utama sekali, doakan saya. Saya ni macam lampu suluh. Saya ni macam lampu suluh. La haula wala quwwata illa billah. Sama-sama cik.
Masih je. Doakan. Doakan saya. Pakcik doakan saya, jangan lupa doakan saya. Pakcik tak ada. Kita bukan pakcik. Mana boleh. InsyaAllah. Okay, cikgu, lepas ni mana program? Lepas ni? Rehat. Malam tadi ikut kelas Ustaz Zali? Tak ada? Yelah, daripada macap pun. Mesti habis. Pakcik, doa saya pakcik. Doakan saya pakcik. Mula awal sikit. Kasi kalau pukul 2 balik baca dulu. Bangun juga. Kasi kalau kasi kita dah habis. Dah week kan? Yelah, start mula pukul berapa? 12 kan? Ya, jam 12. InsyaAllah. Pukul 2 kasi kita tidur dulu. Sama-sama insyaAllah. Tak berniaga bang hari ni bang? Tak berniaga hari ni? Cuti cuti je. Ya, Ramadan abang berniaga tak? InsyaAllah. Ramadan abang berniaga kat mana? Ada Ramadan insyaAllah. Di tanah? Oh. Dia tempat dia tetap bang Tak. Nanti Dia orang aturkan dia La haula. Amin ya Rabb. Doa yang baik-baik. Terima kasih doa. Terima kasih doa. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Doakan saya banyak-banyak. Doakan saya banyak-banyak. Saya perlukan doa kalian. Doa orang baik-baik. Doa orang mengaji. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. 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 InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.